Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Syukur. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah yang memberi rahmat. Ya, ada orang suruh Kak Beb menyanyi begitu tapi tak apalah kan, walaupun agak picing lari sikit kan. Okey, Alhamdulillah kita berjodoh sekali lagi menerusi ABSD. AB tanya, SD jawab. Dan ini merupakan siaran secara langsung menerusi Facebook IB channel dan juga Syamsul Amri Ismail Official. Okey, dan alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menjengah bertemu dengan Ramadan pada tahun ini 1442 Hijrah. Dan hari ini kita dah pun memasuki 4 Ramadan bersamaan 16 April 2021 ya. Apa khabar semua? Harap-harapnya anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan tadi sebenarnya sebelum sampai ke sini hujan lebat sangat-sangat di kawasan tempat kami ni. Bagaimana agaknya cuaca di tempat anda? Kalau anda tengok beberapa hari kebelakangan ini kan cuaca di sekitar Lembah Kelang tidak menentu, berlaku juga ribut ya, dan juga ada insiden-insiden kematian juga yang berlaku ya. Jadi takziah kita ucapkan kepada keluarga yang terkorban. Jadi harap-harapnya petang ini cuaca dalam keadaan baik. Kita doakan agar Allah mempermudahkan urusan anda, khususnya yang nak balik ke tempat kerja, dia nak balik ke rumah ataupun yang akan berniaga. Okey, dan sebagaimana telah pun kami war-warkan untuk siaran sepanjang Ramadan ni kita awalkan 1 jam. Ini bagi memberikan ruang ya kepada kaum hawa. Mungkin nanti pukul 4 lebih dan lepas asar nanti anda nak mulalah operasi memasak di dapur. Kelentang nak masak sebab nak menyediakan juadah berbuka puasa. Jadi sebar luaskan beritahu kepada kawan-kawan semua ya, ABSD bersiaran 1 jam lebih awal sepanjang bulan Ramadan 3 hingga 4 petang ya. Dan hari ini topik sangat-sangat menarik. Topik ibadah yang sedang kita lakukan sekarang ini iaitu puasa tapi macam tak puasa. Macam mana tu ya? Okey, dan bersama dengan SD yang sudah pun bersedia. Assalamualaikum SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD. Ya. Kan? Apa dia? Salam Ramadan. Salam Ramadan Al-Mubarak. Itulah saya nampak SD segar bugar. Kan macam sangat aktif. Nampak macam saya puasa. Asal pula? Tak nampak puasa, nampak aktif, nampak segar. Kolom ni macam puasa tapi macam tak puasa macam tu kan. Tak, SD. Sebenarnya saya baru nak kenakan SD dah kenakan saya balik. Alamak, tak jadi dah pula. Saya sebenarnya baru kembali daripada ceramah di Majlis Daerah Sulu Selangor di Kuala Kubu baru. So ni stadium sampai, tapi alhamdulillah sempat solat Jumaat tadi dan terus jumpa KB kat sini. Alhamdulillah. Maknanya SD sepanjang Ramadan ni tak ada nak slow down, tak ada aktiviti? Dia orang masalahnya saya harap dia orang slow down. Saya nak tapi dia orang tak bagi. Kan? Macam mana? Itulah. Kan? Tak dapat dia nak menolong Dapat menolong kan. Dia suruh camar kan. Okey SD, selalunya ni kita nak kita nak menyapa sahabat-sahabat kita ni yang ada ni, ada Fairuz, Hanis, Wahidah, Ida Shah, Jasmawati, Hana Safia, Siti Hajar, dan kita harapkan agar rakan-rakan semua ajak kawan-kawan yang lain banyak tunjukkan like ya, lepas tu share dan follow kami, lagi ramai lagilah meriah. Okey SD, kalau kita cakap pasal puasa kan, selalunya kita akan kaitkan dengan apa? Dengan lembik, tak bermaya, long life, bibir pun kering aja. Tak bermaya, lesu, long life, macam itulah semua kan. Jadi bila tengok macam kita ni aktif macam biasa je, mesti cakap, kau ni puasa ke? Macam tak puasa je. Itu persepsinya selalunya kan. Dia sebenarnya inilah hebatnya Ramadan. Sebab apa? Bulan Ramadan dalam banyak-banyak ibadah ni adalah ibadah yang mengajar kita menyuburkan sifat tolak ansur, sifat jujur
dan sifat kasih sayang bermaaf-maafan. Apa yang kita kata jujur tu? Macam mana kita kata jujur? Macam mana kita contoh kita nampak. Allahu Akbar. Oi, orang tu semayang tu kita tahu. Lepas tu kita nampak dekat meja, seorang pakai kopiah, pakai baju Melayu, yang seorang lagi pakai biasa. Lepas tu dia salam, lepas tu dia tulis resit RM7. Oh, bayar zakat. Orang tahu dah. Dia tak payah cakap pun. Orang tak payah tanya, bayar zakat ke tak payah tanya. Memang tahu dia bayar zakat. Lepas tu nampak orang tu pakai kain ihram putih, ramai berkerumun kat rumah dia. Hantar orang pergi umrah tu kot. Gaji boleh agak. Tapi beza dengan puasa. Puasa ni, orang tak puasa dengan orang puasa sama je. Tu dia. Tu sebab saya kata cerita tadi. Kan, orang kaitkan dengan lembik ke apa semua dah tak relevan dah. Sekarang ni kita tengok orang tu segar je. Kan, orang puasa tak puasa sama je. Tapi, itulah dengan topik kita, puasa tak puasa. Puasa macam tak puasa. Kan. Sebab salah satu benda positif yang kita boleh ambil kat situ, itulah ibadah yang paling ikhlas. Dia tak payah tunjuk orang tahu dia puasa. Tak payah cakap pun orang tahu. Nak bulan Ramadan ni orang tahu. Tu sebabnya paling mencabar sekali puasa di luar bulan Ramadan. Itu mencabar. Sebab kita puasa dengan tahap orang keliling kita makan. Bukan satu benda yang mudah. Wallahualam. Dan ya, Alhamdulillah, bulan Ramadan merupakan bulan mulia, bulan suci, bulan yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala kan, dan merupakan salah satunya bulan dalam kalender Islam di mana pintu neraka ditutup rapat, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Jadi bila kita cakap tentang puasa, kita membayangkan yelah, tak boleh makan, tak boleh minum. Faham tu dah kan. Tapi benda-benda yang sepatutnya kita puasakan, yang itu kita tak puasa. Contohlah SD, mulut, masih lagi bercakap benda-benda yang tak elok, masih lagi membawang, ya, ataupun sarkastik, telinga pula dengan benda-benda yang tak elok, mata, ni lagi khususnya untuk kaum lelaki lah kan. Okay, sebab bila dia pergi ke bazar Ramadan, SD, dia suka cakap macam ni, SD, tebu. Dia pergi ke bazar Ramadan tebu. Kan, ingatkan tebu apa, rupanya dia tengok terbuka. Jadi itu antara cabaran je SD untuk kita tak puasa mata, tak puasa mulut dengan telinga. Sama je perempuan, jangan cakap lah kan. Dia puasa mata ni, tengok scroll. Scroll. Okey lah bang, inilah okey lah. Kali tak lama ni kita ready awal lah, apalah inilah. Itu nak, ini nak, itu nak, ini nak. Tengok drama Korea. Tengok drama Korea, handsome-nya boyfriend ni. Ya Allah, kenapa lelaki aku tak macam tu? Contohlah kan. Jadi, sebenarnya kalau kita boleh ambil lah ke AB saya teringat Abu Laits As-Samarkandi. Daripada Samarkand. Dia ni menyebut ada 7 tanda orang tu takut kepada Allah. 7 tanda takut kepada Allah. Maknanya yang macam KB kata tadi lah, yang nak dijaga tadi, 7 tanda takut kepada Allah. 7 tanda takut kepada Allah ni salah satu, sebab takut tu khauf Rabbul Jalil, takut kepada Allah salah satu ciri takwa kan. Ramadan ni kita nak kejar takwa. Betul. Okay, 7 perkara tu. Nombor 1, jaga lisan, mulut kita. Lisan ni bukannya lisan berlidah aja. Lisan berjari pun sama. Tulisan. Kadang-kadang kat luar bodoh je muka tu. Tapi dekat dalam maki hamun dekat dalam media sosial laju. Itu pertama, lisan berlidah, lisan berjari. Yang kedua, jaga mata kita. Maknanya jangan tengok benda-benda yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Memang benda-benda boleh mengurangkan pahala kita. Kemudian kalau ternampak SD? SD ternampak apa-apa tak hari ni? Ternampak, banyak macam-macam nampak. Ternampak itulah kan tu cabaran rezeki. dia kan. Cabaran dia. Yang ketiga, saya mengabaikan tu, saya cuba mengabaikan tu. Sungguhnya saya berpuasa. Yang ketiga adalah jaga hati kita. Hati jangan tamak, hati jangan dengki, hati jangan sombong, jangan ujub, riak, takbur, jangan. Yang keempat, jaga perut kita. Perut kita jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Maknanya bulan puasa kadang terus terang, ni pengalaman saya sendiri waktu saya study dulu di UiTM Shah Alam.
Saya pernah pada tengah hari tu saya pergi ke Bandar Kelang, saya cari barang apa situ. Saya lalu dekat satu restoran Cina ni. Boleh nampak dua. Saya yakin lah yang dua orang tu Melayu Islam lah, tapi saya cubalah sangka baik mungkin dia bukan Islam kot. Dia bukan hanya tak puasa, malahan duduk di kedai Cina ni, dia makan dan minum arak. Bayangkan tu. Bayangkan. nak cakap apa kan. Jadi benda haram ni bukan kita bulan lain. Kena ingat semua kena ingat, bukan hanya pahala saja dilipat gandakan dalam Ramadan ni, tapi dosa juga dilipat gandakan. So hati-hati. Kemudian yang kelima, jaga tangan kita. Tangan kita ni banyak bantu orang, bagi sedekah. Kan? Jadi kalau boleh kita bantu, kita bantu. Dengar orang susah tu sebenarnya, susah ni bukan nyusahkan kita. Tak. Orang susah ni Tuhan bagi ruang dan peluang untuk kita tolong. Kalau kita nak, ambil. Kalau tak nak, kita tak nak grab opportunity tu, kita nak let go biar orang lain yang tolong dia. So kita lah yang terlepas. Yang keenam, jaga langkah kaki kita. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Melangkah ke tempat belajar Quran. Macam KB tadi, daripada rumah, dia menuju ke studio dia ni untuk buat live ni. Setiap langkahan kaki tu Allah Ta'ala kira pahala. Sebab ni kita nak share ilmu. Amin. Kemudian, melangkah tempat baik. Yang terakhirnya, yang ketujuh, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi makna kata, jaga ibadah kita insyaAllah. Jadi dengan cara itu tujuh-tujuh ni, maka jelaslah apa yang, kalau semua nak tanya, tapi KPI puasa ni apa? 7 ni jaga. Jaga 7-7 ni, inilah menjawab persoalan yang kita kata puasa macam tak puasa. Ya, sebab bulan ini bulan yang sangat special, satu-satunya bulan yang Allah nak bagi tawaran-tawaran hebat. Jadi kalau kita tak buat sebagaimana yang tadi SD share tadi, maknanya kita rugilah SD. Sebab perkara kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain, di bulan Ramadan dilipat gandakan ganjaran itu kan. Jadi kena tanya diri sendiri, nak rugi ke ataupun nak untung di dalam bulan Ramadan ini. Ada orang tanya saya, dia kata kalau saya macam tak puas hati, dia kata dia tak puas hati dengan kawan sekerja dia kata sebab dia tak bertudung, dia free hair. Jadi kawan dia cakap, sia-sia je kau puasa kalau kau tak tutup aurat, dia kata itu. Jadi dengar ni, dan bila orang tanya soalan ni pada saya, dia aju pada saya, saya nak cakap, benda ni memanglah kita wallahualam, kita tak tahu. Tetapi benda yang jelas, benda yang wajib kita tak buat. Kita boleh pilih pula. Macam contoh macam kita katalah, kau sia-sia lah kau puasa kalau kau tak semayang. Jadi perintah Allah yang Allah suruh tu kita kena buat lah. Termasuk juga tutup aurat. Dia bukannya pakai tudung. Ceritanya tutup aurat. Yang tutup aurat ni sebenarnya adalah perkara yang wajib untuk kita laksanakan. Jadi itu sebabnya kita kalau boleh nak jaga-jaga. Tolong jaga. Sebab kita tak tahu sama ada akan ada lagi Ramadan yang akan datang. Kita tak tahu. Jadi itu sebabnya kita kena buat yang terbaik. Okey. Baiklah, kita harapkan kepada sahabat-sahabat kita ya, kalau dapat anda bagi banyak-banyak like ya, dan follow kami dan share dengan kawan-kawan untuk ikuti siaran secara langsung ni, secara live di FB IB channel dan juga Syamsul Amri Ismail. Okey, SD, tadi saya teringatlah juga analogi ataupun perumpamaan apabila kita puasa tapi kita tak solat, ibarat macam baldi yang bocor lah kan. Jadi yang kita bimbangi bila kita cakap sia-sia, orang tu terus nanti fine, then I takkan puasa lah kan. Dan you kata sia-sia je kan. Jadi ini ada garisan tipis jugalah untuk kita nak memahamkan bahawa puasa ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, ia berkaitan dengan penghayatan puasa itu sendiri. Jadi bagaimana macam SD kita bila dah masuk ke bulan Ramadan ni, dulu-dulu kalau saya boleh share pengalaman saya lah sebagai DJ, kita masuk Ramadan yang ketiga keempat, SD tahu tak apa berlaku? Tak tahu. Orang dah minta lagu raya. Betul, ni cerita betul. Lepas tu saya kata kita baru puasa kan, dan dah minta lagu raya. Maknanya dia berpuasa tu, dia look forward more kepada raya daripada dia nak sayang tinggalkan Ramadan. Saya dulu dalam masa jahil, kita tak banyak ilmu SD, saya selalu terfikir, kenapa orang sedih nak tinggalkan Ramadan padahal kita nak sambut raya kot.
Nak happy. Raya kan seronok kan, nak pakai baju baru, nak makan, ramai-ramai jumpa sanak saudara. Tapi bila kita dah menghayatinya, dah faham, memang sedih lah bila bila kita nak, bukan kita tinggalkan, Ramadan kena tinggalkan kita juga kan, kita kena teruskan move on kan. Jadi mungkin Asli boleh share lah bagaimana kita boleh memperbetulkan hati kita, niat kita dan juga mindset kita berkaitan dengan Ramadan. Okey. Macam ni lah. Bila sebut ayat tadi, saya tertarik cerita tentang kalau dia tak puasa, kalau anda kata dia puasa tapi dia tak solat, macam baldi bocor kan. Bocor tu pula kita tak tahu. Kebocoran setiap orang tu berbeza-beza. Orang tu bocor memang lubang betul. Ada orang tu langsung tak tampung air. Jadi untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Jadi kita tak tahu. Jadi dalam kehidupan kita ni kita kalau ada ruang kita memperbaiki diri kita perbaiki. Jangan kita biarkan. Dia ibarat kalau orang tu tahu, maka kita buatlah cara kita tahu. Jangan kalau tak tahu, cari jalan untuk bagi tahu. Ini masalahnya kita dah tahu. Tapi kita buat lagi. Maka dah double dosa tu. Kalau sebelum ni mungkin kita free hair, kita tak tangka pula benda tu sampai macam tu sekali. Fine. Fine enough kita tak tahu. Tapi bila kita tak tahu, dan kita dah diberitahu dan sampai menjadikan kita tahu dah tentang hukum tu. Kemudian kita ambil kesimpulan, macam tu tak payahlah aku puasa. Kita buat macam tu, kita seolah-olah kita mempermain-mainkan agama kita, malahan kita mempersendakan hukum Allah Ta'ala. Itu satu. Contoh macam zakat fitrah kan, zakat fitrah. Zakat fitrah ada orang yang terlupa bayar. Kan? Terlupa bayar. Dia boleh terlelap. Benda ni berlaku kat FB sebab kita tengok setiap tahun ada orang dia sanggup berjaga malam. Malam-malam lain dia tak nak, malam raya dia boleh berjaga malam. Sebab dia nak pergi dekat pasar murah tu. Dekat pasar murah tu ada jual macam-macam. Lelong. Kuih yang dia suka tu, yang dulu jual RM10 satu, kemudian malam tu RM10 dapat dua, menjelang pagi tu RM10 dapat 10. Sebab dia nak habis kan, dia tak nak simpan. Jadi dia sengkang mata dan bila dia balik rumah, dia terlelap. Dia target dia nak bayar zakat fitrah sebelum sembahyang Aidilfitri. Okay. Tapi bila dah terlupa, tak apalah terlupa tak payah. Salah sebenarnya. Selepas solat sunat Aidilfitri, dah habis sembahyang. Dia sampai dekat masjid surau, orang dah habis sembahyang dah. Maka dia kena bayar ke tidak? Kena bayar. Tetap kena bayar. Tetapi dia hanya akan menjadi sedekah sahaja. Sedekah. Dia tetap kiranya berdosa sebab dia sengaja. Pada saya dia sengaja. Walaupun dia kata dia tak sengaja tidur. Tapi tidur perbuatan dia tidur lewat itu menyebabkan dia sengaja. Selepas sembahyang Aidilfitri kita bayar, hukumnya makruh. Dia sedekah. Tapi hukumnya makruh. Bayar zakat selepas sembahyang sunat fitri. Tapi katalah punya teruk dia tertidur. Sampai maghrib. Contoh hari raya pertama tu tak beraya lah dia sebab tidur. Jaga-jaga dah maghrib. Selepas sembahyang selepas sembahyang maghrib baru dia bayar. Tetap wajib pada dia. Macam tadi dia bayar tadi yang makruh tadi, dia tetap wajib pada dia tapi hukum dia tu makruh. Tapi kalau masuknya maghrib hukumnya haram. Tapi dia tetap kena bayar. Kena bayar zakat fitrah. Jadi benda-benda macam tu lah. Jadi makna kata kita tanggungjawab kita. Kita tetap kena laksanakan. Wallah. Kenapa tak bayar awal? Saya tanya. Benda boleh bayar awal, bayarlah awal, settle lah awal kan. Ini adalah tuntutan tuntutan agama. Dan kenapa kita nak lengah-lengahkan? Orang yang dah mati pun kena bayar. Katalah dia meninggal dunia, pada malam puasa yang pertama. Masuk aja maghrib tu dia meninggal, lepas maghrib dia meninggal, tetap kena bayarkan zakat untuk dia, zakat fitrah dia. Melainkan dia meninggal sehari sebelum Ramadan, maka tak wajib bayar zakat fitrah untuk dia masa tu. Baby lahir malam raya pun kena bayar zakat fitrah dia. Nampak tak? Jadi makna kata tak usahlah kita apa kan.
Soalan ni memang KIB-nya soalan tu memang kenapa tak bayar awal. Lepas tu yang paling kelakar sekali, setiap tahun kalau saya ceramah mesti akan ada soalan ni. Dia kata, Ustaz, nak tanyalah, SD nak tanyalah, mana yang lebih afdal? Kita bayar dekat tempat kita kerja atau kita bayar dekat kampung kita? Katalah saya kerja kat KL. Tapi saya tak bayar, tapi kampung saya kat Johor. Saya patut bayar kat KL ke Johor? Dia tanya. Saya pun jawab lah. Kalau nak bayar, yang afdalnya bayarlah dekat, kalau tanya soalan afdal, bayarlah dekat tempat kita mencari rezeki. So, bayarlah kat KL. Habis tak boleh ke kita bayar kat Johor? Tadi kau tanya aku apa yang afdal. Kan? Oh, dah jawab dah. Betul kadang. Dah jawab. Dah jawab. Lepas tu dia tanya lagi. Kalau kau nak bayar kat kampung, boleh tak? Boleh. Tapi afdalnya kat mana? Kat tempat kita mencari rezeki. Itu je. Tapi ada juga KIB sebab dia bila dia balik kampung, dia suka jumpa imam tu. Imam kampung dia. Kan? Macam saya lah balik kampung. Nampak imam kampung, dia kata nak bayar. Sebab imam kampung tu, setiap zakat yang keluar tu, setiap orang yang bayar kat dia, dia ada macam satu commission untuk dia. Pusat zakat akan bayar dekat dia. Tapi taklah banyak pun. Tapi kita bantu dia. Jadi tak ada masalah pun dah bayar. Kemudian kita bayar sekali lagi. Macam saya kata tadi lah. Yang wajib kali pertama dah bayar. Kali kedua tu sedekah. Tak ada masalah pun. Dan jangan lupa perhatikan. Tengok beras jenis apa kita makan kat rumah. Kalau beras mahal, kenalah sekali gandakan lagi kita punya kadar zakat fitrah tu. Allahuakbar. Okey, itu dia satu penjelasan yang sangat jelas ya. Benda yang kalau boleh kita tunaikan lebih awal lebih baguslah. Okey, kalau anda ada apa-apa soalan berkaitan dengan topik kita hari ini, puasa tapi macam tak puasa, anda boleh ajukan soalan ke talian hotline kami 014 30 10 10 2. Nanti kita akan ambil beberapa soalan daripada anda untuk dipanjangkan kepada SD untuk dijawab kemusykilan anda itu. Tapi buat masa sekarang ni kita nak berehat seketika. Jangan pergi mana-mana tau. Terus setia bersama kami dalam ABSDE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda, iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. Ya, kembali lagi bersama kami ABSD, AB tanya, SD jawab. Bukan saya saja yang tanya, anda pun boleh tanya juga ya menerusi hotline kami 014 30 10 10 2 tentang puasa tapi macam tak puasa. Okey, SD, salah satu perkara juga yang sangat dituntutlah ketika kita menjalani ibadah puasa inilah sabar. Kan? Kena banyak-banyak bersabar. Kalau agak-agak ada orang nak buat, nak sakit hati kita ke, yang kalau sebelum Ramadan ni sikit je tumbuk orang tiga atau melenting ke apa kan. Jadi bulan ni kita cuba lunakkan hati kita, kita didik hati kita, sebab bulan puasa ni bulan madrasah juga. Untuk kita back to school, kita didik hati kita untuk bersabar. Okey, saya nak kaitkan SD tentang insiden yang baru-baru ni berlaku SD. Banyak diperkatakan, diviralkan ya, apabila ada bodyguard. Ditahu kan pasal cerita tu, bodyguard yang dibelasah dan dihalang berpuasa oleh majikannya ya, dan benda ini menjadi viral. Jadi dalam konteks ini, di dalam bulan puasa, ini perkara ni sangat sensitif lah, tapi tak bolehlah kita nak biarkan saja. Adakah kita perlu saja bersabar, bertenang, ataupun perlu bangkit untuk melakukan sesuatu SD? Kalau boleh saya kaitkan dengan insiden ni. Oh, susah soalan tu.
sama ada kita perlu sabar atau biarkan aja ataupun bangkit. Wah, ayat tu pada saya orang yang mengajarkan orang Islam ni melampau dah lah. Melampau. Pada saya melampau. Tindakan ni tindakan melampau yang mana tidak pernah diiktiraf pun oleh mana-mana norma kehidupan. Saya tak sebut agama. Mana-mana norma kehidupan pun tidak akan membenarkan perkara seperti ini berlaku. Kita manusia bukan binatang. Kita manusia bukan binatang. Betul, ada sebab Allah Ta'ala meletakkan otak kita ni pada manusia ni. Beza sebab kita berdiri. Otak kita atas sekali. Akal fikiran kita berpusat kat sini. Binatang mula makan rumput dia kepala dia lagi bawah berpunggung dia. Hinanya. Jadi kalau orang yang buat keputusan untuk mengarahkan orang pukul orang yang berpuasa ni, dia dengan binatang ni, elok lagi binatang lah sebenarnya. Sebab binatang tu tak ada akal. Tapi yang manusia yang suruh ni ada akal, maka dia lagi teruklah daripada binatang tu tadi. Jadi apa yang saya nak beritahu dekat sini sebenarnya, puasa ni bila kita sebut tentang sabar, sabar tu sendiri ada 3 jenis sabar. Sabar yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Jadi orang ni dikhusus kepada siapa? Orang yang kena pukul tadi. Dia berpuasa, dia kena pukul. Aku kena sabar dengan perintah Allah. Sebab apa? Tak adalah sebab dia kena pukul tu langsung dia buka puasa. Tak, ditetapkan pendirian dia. Tapi kalau dalam hal dia kena pukul, kemudian dia makan sebabkan dah teruk sangat kena pukul, dia makan, dia tak larat. Dalam hal tu dimaafkan. Dimaafkan. Kategori kedua, bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Sabar, kena sabar nak meninggalkan Allah. Dan yang ketiga, bersabar atas setiap ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sabar. Ini ujian yang akan sentiasa datang dan pergi. Tidak ada gunanya hidup kalau tak ada ujian. Malahan ada pandangan menyatakan seorang yang 40 hari berturut-turut tidak diuji oleh Allah, maka dia jauh daripada rahmat Allah sebenarnya. Saya ingin memetik bagaimanakah Imam Al-Ghazali berpesan bahawa puasa itu bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum saja. Dan bukan saja meninggalkan hubungan suami isteri bagi mereka sudah berkahwin. Malahan dia merangkumi penjagaan seluruh anggota sebenarnya yang kita bincangkan di awal tadi kan. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Ingat tak? Tengok. Puasa adalah perisai itu sebab Nabi dulu boleh berperang dengan sahabat-sahabat dalam perang Badar. Puasa tu penguat lagi semangat. Jadi kalau sahabat-sahabat kita tadi pada pukul tadi, puasa itulah kekuatan dia. Dia kena yakin. Bukannya, alah dah lah aku puasa kena pukul pula. Salah ayat tu. Puasa tu kekuatan. Dengan tahap dia puasa dia boleh bertahan, kena pukul tu kat puasa, hebat dia. Dengan tahap dia puasa, seorang ibu itu masih boleh menyusukan anak dia. Dengan tahap dia pun berpuasa, hebat dia. Dengan tahap dia berpuasa, dia masih boleh hidangkan makanan untuk keluarga dia semuanya macam nak mati puasa, hebat seorang ibu tu. Kan? Yang lain fikir, ni je ke lauk berbuka? Kejam sungguh seorang anak bertanya soalan macam tu pada seorang ibu. Kan? Puasa pun penat, ni je lauk. Ilaha illallah. Ada orang macam tu. Dan begitu juga hebatnya kita tengok. Dengan tahap berpuasa, ada orang Islam yang bekerja buat jalan tengah panas. Panjat kabel elektrik nak betulkan. Kan? Dan banyak kerja-kerja gencah ni. Yang menunjukkan bahawasanya. Itu sebab Nabi kata, puasa adalah perisai. Maka orang berpuasa, janganlah berbuat kotor dan jangan pula berbuat bodoh. Jangan buat kotor, jangan buat benda-benda bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya. Nampak? Ayat dia. Nabi dah bagi jawapan. Kalau ada orang ajak berkelahi, orang pukul kita. Dan juga menghinanya. Maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tak kurang orang yang menghina orang berpuasa, tapi disebab kesabaran orang berpuasa tu menyebabkan dia tertarik dengan agama kita. Macam mana dia ni? Hebat betul dia. Aku buat macam-macam lah. Aku makan macam-macam depan dia. Dia boleh relax kan? Senyum je dia. Dah lah. Saya berani cakap lah. Minta maaf lah kalau ada orang lain rasa hati dengan saya. Fahaman-fahaman lain. Anutan-anutan lain. Kadang puasa saya tak tahu dia nak tipu siapa. Maksud saya, kita orang puasa tapi kita boleh minum. Dia puasa macam tu. Kita orang puasa tapi kita puasa vegetarian.
Kita boleh makan sayur tapi kita tak boleh makan daging je. Memang common lah. Saya pun tak tahu dia nak bohong siapa. Puasa-puasa lah tak boleh makan dan minum. Itu baru puasa. Itu baru nama fasting. Nah, maknanya berbuka puasa tu barulah kita rasa itu yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut orang yang berpuasa akan dikurniakan 2 kegembiraan. Yang pertama kegembiraan ketika berbuka puasa dan juga kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Allah Akbar. Kan? Iya. Betul. Kan? Kalau kita betul-betul menghayati apa itu puasa yang sebenar-benarnya, kita akan rasa sangat-sangat tenang dan kita tahu satu kerugian lah kalau kita tak rebut tawaran-tawaran hebat ini. Okey, SD, kita nak layan soalan daripada Syatira. Syatira, kalau boleh kita bacakan ya soalan daripada Syatira ni. Katanya seorang pesakit yang perlu melalui kemo di hospital tidak dibenarkan berpuasa oleh doktor. Tapi dia lakukan solat tarawih supaya dapat juga pahala dalam bulan Ramadan ni. Jadi apa pandangan SD? Macam inilah. Dalam hal orang berkemoterapi, kan? Dia tidak dibenarkan puasa oleh doktor, ada sebab. Ada sebab. Doktor tu, sebab kena ingat keadaan setiap orang tidak sama. Tidak sama. Sebab kita kena ingat perbuatan-perbuatan yang orang kata penggunaan ubat-ubat dan alat-alatan perubatan. Semasa berpuasa, kita kena tengok apakah yang tak membatalkan puasa kita. Pertama, menggunakan ubat titis mata, titis telinga dan cucian telinga. Kan? Itu tak membatalkan puasa. Tablet bawah lidah dengan syarat diletakkan bawah lidah dan tidak ditelan. Okey. Kemudian melakukan prosedur tampalan gigi, cabut bersih gigi, berus gigi dengan syarat individu yang berpuasa tidak menelan apa-apa masa prosedur yang dibuat. Gosok gigi boleh dengan syarat tak telan apa-apa. Janganlah pula ada saja yang beli ubat gigi bulan puasa ni, ubat gigi perisa strawberry. Perasa siput sedut kan. Ada. Kan saja kan. Kemudian semua jenis suntikan sama ada lapisan kulit, otot seni atau salur darah. Makna vaksin, pengambilan vaksin tidak membatalkan puasa. Pendermaan, pemindahan darah atau pengambilan sampel darah untuk ujian makmal tak. Ubat jenis sapuan, memasukkan tiub ke dalam salur darah, pemeriksaan laparoskop iaitu pemeriksaan dalaman menggunakan alat dimasukkan ke dinding abdomen untuk pemeriksaan bahagian dalaman pun tak membatalkan puasa lagi. Ubat kumur cara gagal sehingga air hampir ketekak kemudian dia keluarkan balik, maka itu tak membatalkan. Ubat semburan, spray hidung, dia spray hidung tanpa disedut, rawatan bius setempat atau separuh, penggunaan ubat puasa dengan memasukkan semula kawasan puasa pada tempatnya tanpa melibatkan kawasan rongga yang dalam. Nak beritahu kat kita, dalam hal ini doktor memberikan nasihat. So dalam hal ini dia tidak bersalah, tidaklah dikatakan berdosa bila dia meninggalkan puasa disebabkan ini. Tetapi andainya sakit itu adalah sakit yang bersifat sementara. Contoh lepas kemo, lepas beberapa kilo, biasanya ada 6, ada 12 kemoterapi. Lepas pada kemo dia jadi okey, maka dia dikenaki qada balik puasa dia. Tapi pada orang yang jenis sakit berterusan, terlantar, jadi dia pun tak tahu bila dia boleh ganti, maka dia kenalah bayar fidyah. Tapi apa nak cerita sekarang ni, tapi dia lakukan solat tarawih supaya dapat pahala, tak ada masalah. Sebab tarawih solat boleh buat dalam keadaan baring, keadaan tak larat, boleh semayang dalam keadaan kita mengiring, boleh, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Dia bila boleh ambilkan wuduk untuk dia, ambilkan campur, okey dah, dia pun semayang kat atas katil tu. Boleh, tidak ada masalah. Jadi dalam hal ini menunjukkan kita tabik spring lah. Dan respect lah kepada hamba Allah ni yang menurut Syatirah tadi dia tetap juga nak buat tarawih. Ini dia satu sebab dia tak nak terlepas peluang. Sebab disebutkan dalam satu riwayat Nabi turun daripada mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin. Yang mana sahabat tegur, kenapa engkau sebut amin ya Rasulullah? Aku tak nampak pun ada orang yang berdoa kat sini. Maka kata Nabi, sesungguhnya aku terdengar malaikat berdoa. Dan salah satu doa Nabi aminkan adalah celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi itu sebab kita kena ambil ruang dan peluang pada bulan Ramadan ini.
Kan? Dan bila sebut tentang puasa tak puasa, dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sebut berapa ramai orang yang berpuasa tapi hanya sekadar mendapat lapar dan dahaga semata-mata. Ya. Mana orang yang tak jaga benda-benda yang sepatutnya dijaga pada bulan Ramadan. Wallahualam. Ya, kita juga tahu kan bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan di mana Allah berikan keampunan kepada kita. Tapi kita kena minta dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kita nak layan satu lagi soalan ni daripada Mazia Hassan. Katanya puasa mulut. Mulut ada kat kita. Puasa mata pun ada kat kita. Puasa telinga pun melekat di pipi kita. Jadi nak kontrol kita ni sangat sukar. Mohon petua. Macam nak jaga kita ni. InsyaAllah. Pada bulan Ramadan ini, sebab kata Kak Abby sebut awal tadi, pintu syurga terbuka luas. Bidadari-bidadari sedang sibuk setiap hari menghiaskan syurga untuk orang yang berpuasa. Ya. Begitu juga pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Syaitan dan iblis dibelenggu. Jadi menyebabkan mustahil sama sekali kita nak buat jahat. Ikut kan? Biar degak buat jahat. Maknanya dia, jangan salahkan setan dalam hal tu. Maknanya memang salah kau kan? Kau buat jahat macam tu pasal. Jadi renungkan kelebihan yang Allah Ta'ala siapkan untuk kita. Kan? Allah Ta'ala sebut. Setiap amal kebajikan yang kau buat, wahai Abi Fana, kau buat Abi, Allah Ta'ala bagi ganjaran pada engkau. Allah Ta'ala bagi antara 10 ke 700 kali gandaan pahala, faham? Tapi berbanding puasa, kau kena ingat Abi, puasa tu aku sendiri yang akan bagi ganjarannya. Ya. Kan? Aku sendiri akan bagi ganjarannya sebab puasa tu untuk aku. Kerana engkau boleh meninggalkan makanan dan meninggalkan syahwat pada bulan Ramadan ini. Malahan, aku akan berikan kegembiraan pada orang yang berpuasa ketika buka puasa dan juga ketika mereka bertemu dengan Tuhannya. Padahal kalau meninggal pun dia happy. Itu sebab kena rajin-rajin puasa. Malahan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah berbanding dibandingkan dengan bau haruman kasturi itu. Wangi lagi mulut orang berpuasa. Tapi janganlah saja-saja kita arahkan mulut kita ke orang pada bulan puasa ni kan. Tapi makna kata nak bagi tahu. Maknanya nak bagi tahu kenapa kita nak kena jaga. Pertama, dalam latihan takwa khauf rabbul jalil. Takut kepada Allah. Jadi kita kena betul nak jaga ni ingat Allah Ta'ala perhatikan aku ni. Allah Ta'ala bagi direct Makkah kat kita ni Kak Ibi. Bila Allah bagi Makkah kita direct, kita kena jagalah. Mana Allah tengok kita sekarang ni. Kita buat live ni, tengah mencurah pahala mudah-mudahan. Dan orang yang tengok ni pun nak dapat pahala. Nak pula orang copy, share, like, bagi ke orang. Tambah-tambah lagi saham. Bukan susah pun. Kan? Jadi, lepas tu, bila kita buat benda-benda baik ni, sebenarnya inilah khauf menjadi takut kepada Allah, inilah sebenarnya membawa kepada yang kedua. Yang kedua apa? Yang keduanya adalah a'mal lebih tanzil, beramal dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Sebab takut pada Allah, maka kita buatlah apa benda yang Allah Ta'ala suruh. Tarawih, tadarus, mengaji, baca, berzikir, ingat Allah. Ceramah hari ni, ceramah kita petang ni bukan ceramah, sembang santai kita bincang tentang apa Allah suka, Allah tak suka. Ketiga, qanaah, bersederhana, kan, beringat. Tak perlu, kadang-kadang kita boleh tahan makan. Kita boleh jimat makan. Kita boleh jimat belanja. Tapi bila nak raya, kita berhabis habis-habisnya. Itu yang kita tak faham. Kenapa? Apa pasal? Adakah Nabi suruh? Tak ada. Tanya balik, Nabi suruh tak? Tak. Nabi kata, di pagi raya, pakailah pakaian yang paling baru kamu ada. Tak semestinya beli baru. Kalau baju yang macam Kak Abi pakai hari ni, kalau dia pakai pagi raya, orang memang tak tahu yang tu baju tu dah lama. Orang tak tahu. Orang kata tak cakap. Orang kan cakap, oh baju baru ni. Betul tak? Betul. Macam tahu-tahu je baju lama. Dah, maksudnya tu lah. Orang tak tahu. Kak Abi tak. Kak Abi cakap macam tak tahu baju lama. Kalau Kak Abi tak sebut tadi, memang orang tak tahu. Sebab nak bagi tahu, sebenarnya yang penting nampak ceria, nampak cantik. Orang kata dalam bahasa Jawa tu, presentable lah. Kan? Jawa kata presentable. Tu Jawa peret. Jawa apa? Kan? Jawa peret. Kacukkan.
Kacukkan. Kacukkan. Jadi mana kata, dan begitu juga yang terakhir sekali adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Bulan Ramadan ni medan untuk kita jaga. Ya Allah, kenapa kita tak nak jaga? Kan? Jadi itu sebabnya. Kalau itu sebabnya kita buat AB tanya SD jawab, kita awalkan pukul 3. Malahan yang lebih baik lagi saya nak umum dekat semua, kita bukan hanya bulan Ramadan pukul 3. Sampai bila-bila kita akan buat pukul 3 insya-Allah. Supaya nak mudahkan orang. Saya tanya, kan. Sebab kita nampak kita punya penonton pun fresh pukul 3 ni kan. Jadi apalah salahnya. Nanti lepas Ramadan nanti ada umur, insya-Allah masa tu semua boleh lepas makan tengah hari. Kan, lepas makan tengah hari dia boleh tengok dah AB tanya SB jawab sambil makan. Lepas balik sembahyang Jumaat boleh tengok AB tanya SB jawab. Kan, jadi itu sebab kita buat ni sebab apa? Sebab saya dengan Kak AB dah jadi kita nak jaga kita semua. Puasa kita mudah-mudahan bukanlah macam orang yang tak puasa. Wallahualam. Pandai SD kan? Very dia tahu. Tiba-tiba cakap, ya ke? Kita tak bincang pun. Tapi okey, insyaAllah. Apa-apa yang mendatang kebaikan, why not SD? Okey, tadi kan SD disebut tentang mulut. Okey, mulut berbau. Ni Sunquick Apple tanya, kalau kita punya mulut ni berbau, lepas tu ganggu orang yang berpuasa, adakah tidak baik atau sebaliknya? Rasanya sekarang ni kita kena pakai mask. Memang tak baik lah. Memanglah tak baik. Masalahnya saya pergi rakaman TV Hijrah semalam. Ni pengalaman lah. Jadi lepas tu kita kena pakai, bukan hanya pakai, kita tak pakai mask, kita pakai visor kan. Shield kan. Betul. Bayangkan tak tahan bau napas sendiri. Saya kata, wah apa hal bau ni? Jadi pada ketika itu, alhamdulillah memang di TV Hijrah saya ingat Sampura, asisten Sampura tu. Sampura kau tolong spray sikit. Rupanya memang ada spray bau lemon kan letak tu. Letak pakai. Lega sikit. Mulut sendiri. Tak ada. Tak macam ni. Itu sebabnya sebenarnya ada hikmah dia. Bau mulut kita ni bukan kita kau ambil lagi baik pada bau kasturi tau. Bukan macam tu. Bukan. Jangan. Jadi maksudnya Allah Ta'ala nak bagi kita jaga mulut kita. Jadi kita nak bercakap pun, kita mungkin pergi cakap sikit-sikit je. Jangan, kau tahu tak, aku nak cakap dengan kau, memang baunya. Cakap, apa dia? Mulut jangan buka besar-besar. Ya. Macam tu je. Macam tu, sikit-sikit je. SD. Kalau spray, boleh tak macamnya? Macam tu. Kan ada spray nak bagi wangi. Tadi macam saya cakap tadi, spray hanya tujuan perubatan saja. Spray nak wangi tak perlu. Tak boleh. Okey. Baiklah, dan kita alur-alurkan lagi, kalau ada apa-apa lagi soalan boleh kita panjangkan kepada SD. Kita bercakap tentang puasa tapi macam tak puasa, ya, supaya kita sama-sama dapat menghayati erti puasa yang sebenar-benarnya. Ni SD, sementara kita tunggu soalan, ya. Saya terfikirlah SD, kadang-kadang kita sebelum puasa, ni luar daripada COVID lah, ataupun PKP ni, sebelum ni kan. Sebelum puasa lagi kita dah arrange, kita dah atur dah, okey, kita nak ambil cuti mungkin 3 hari ke 4 hari sebelum puasa, sebelum raya, balik untuk seminggu. Kita dah ambil cuti sebab kita nak beraya. Kalau nak ikutkan secara logiknya lah, sebagaimana yang kita tahu betapa penting dan signifikannya 10 hari yang terakhir kan, patutnya itu yang patut kita pulun, ya, SD. Mungkin saya tak tahulah kalau ada di kalangan kita ni ambil cuti 10 Ramadan terakhir untuk fokus, habis-habis fokus kepada ibadah saja. Jadi nak dapatlah pandangan daripada SD. Kalau maknanya apa-apa aktiviti semua memang fokus untuk ibadah saja 10 yang terakhir. Tak, sebenarnya yang tu susah lah. Susah. Maksud saya tu 10 hari terakhir yang kita kena fokus paling utama adalah malam. Malam. Tak melibatkan cuti pun. Melainkan orang tu memang kerja shift malam. Okay, jadi masalahnya bos-bos kita ni pun susah nak lepas kita cuti. Wah, lama kau nak cuti raya, kau main kau.
10 hari terakhir kau ambil cuti, 20 hari kau cuti je. Kata tu. Mana kata. Tak, tu masalah. Melainkan dia memberi komitmen pada bos dia, pagi raya dia start kerja. Cuba tengok kalau tengok. Tak Kan ada orang kat pagi raya office. boleh? Memang takkan lah. Memang takkan berlaku kan. Jadi makna kata dalam hal ni sebenarnya sepatutnya memanglah kita fokus kepada Nabi kata kejarlah malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir. Ya. Kan ada malam yang ganjil Nabi kata. Jadi tak apalah Nabi sebut ganjil ganap semua kita balun 10 malam. Takkan satu pun tak kena. Jadi mana kata tu kita kena buat. Ingat malam Lailatul Qadar tau, bukan malam 7 likur. Orang tua malam 7 likur pasang pelita. Yelah, siap ada lagu. Dia suruh Kan? pasang pelita. Suruh pasang pelita. Biar rumah kita terang, cantik, malaikat nampak rumah kita, dia kata. Ya. Dia ingat malaikat rabun macam dia je. Kan? Yang buta tu kau jangan kau salahkan malaikat tu kan. Jadi mana kata dalam hal ni sebenarnya kita kena fokus kepada iktikaf. Ada orang yang tak iktikaf macam orang perempuan kat rumah, siapkan kelengkapan suami nak beriktikaf. Jadi sebab orang perempuan yang mempersiapkan kelengkapan suaminya untuk beribadah, maka dia akan dapat pahala seolah-olah dia pun beribadah sama. Nampak tak? Itu sebabnya kalau orang perempuan kan, malam pertama, malam Ramadan, alamak bang, period lah bang, dia kata. Tak apa puasa. Kalau dia betul-betul sedih kan tak boleh puasa, pahala tu dia. Pahala. Nampak? Hebat perempuan. Alah, puasa pula. Tu jantan. Itu ada orang lelaki yang dia kecewa. Dia kecewa pula, dia kena puasa kan. Tension dia. Itu dosa lah. Kan orang patut gembira puasa kau jadi tak happy. Tapi betul lah SG. Ada orang kan bila nak masuk je Ramadan kan, oi makan puas-puas. Oh kita nak Ramadan ni, nak puasa ni. Oh makan puas-puas. Kalau dia suka cycling puas-puas. Jadi itulah dia perkara yang perlu kita perbetulkan persepsi kita dalam pada kita menghayati ibadah puasa kita dengan sesempurnanya. Okey, kita ada beberapa soalan daripada rakan-rakan kita. Cumanya kita nak take a break sekejap. Ya, nanti kita akan jawab soalan daripada mungkin ada Muhammad Afif, Hanis dan soalan-soalan yang lain. Okey, kita berehat seketika. Jangan pi mana-mana, terus setia bersama ABSD. Letihnya. Dah pukul 6. Alah, tak laratlah nak masak. Bes masak merah di Asa kan ada. Cuma tambah bawang Holland, minyak dan serai. Tada, tak sampai 10 minit. Baunya sedap, rasanya lagi nikmat. Bes masak merah di Ansa. Campak-campak. Siap. Lama. Dia bukannya tak sampai 10 minit. Tak sampai 10 minit dia dekat tangan tu. Ui, hebat. Hebat kan? Macam tu saya nak tunjukkan juga. Jangan lupa yang dapatkan. Kuah kacang. Kuah kacang Kuah Ambo kacang SD. Indo SD. Kuah kacang. Kuah kacang ni boleh makan macam tu je. Ataupun curah air panas. Boleh jadi kuah pecel gado-gado. Ataupun masuk serai, masuk cili api sikit. Kita tumbuk masak. Kemudian kita curahkan. Jadi kuah kacang. Untuk bulan Ramadan ni pun boleh. Masalah. Nyambil, campak-campak siap tadi. Ni pun campak-campak pun siap. Tak berkalah ya. Bagus-bagus. Tak apa. Persaingan sihat memang digalakkan. Betul tak? Ya, lagi pula masalahnya dua-dua ni boleh makan bersama. Kan? Lupa tadi. Yang tu berapa harga dia? Berapa harga? Berapa harga? Harga berapa Lupa dah pula harga. Nanti kita bagi tahulah Azdi. Sementara kita harga. Lepas tu okey, kita nak tanya soalan yang diajukan oleh rakan-rakan kita.
Kalau boleh Faiz cari yang Rosita tadi Faiz. Rosita tadi dia ada soalan. Okay, soalan dia saya nak tanya. Sebelum puasa saya seorang yang pemarah. Pemarah bila hal saya diceritakan orang dan tahu daripada orang. Tapi bila puasa ni saya rasa saya semakin pemarah. Walhal saya puasa. Selalu jugalah dengar ceramah-ceramah, motivasi. Kadang-kadang sampai beristighfar panjang. Berfikir, kenapa saya macam ni? Macam mana tu SD? Sebeginilah. Saya dah sebut tau. Puasa ni dia ada jenis binatang tau. Menyerupai jenis binatang. Iaitu ada orang puasa ayam mengeram telur. Puasa ayam mengeram telur ni kan? Puasa mengeram telur. Ayam mengeram telur ni cuba kita rapatkan dia Kak B. Jadi apa? Ayam tengah mengeram telur, kita rapatkan dia, apa jadi? Dia tersentak tau, dia kembang tepak, dia marah kita. Ada orang puasa macam tu. Dia tak boleh dengar, marah. Dengar bunyi puyuk jatuh ke dapur, boom, apa tu? La ilaha illallah. Ada je nak marah, bahan benda tu terjatuh. Kan? Ni TV apa kuat sangat ni? Ni TV apa slow sangat ni? TV slow marah, TV kuat marah. Lalu depan, ya ilaha illallah. Jangan lalu depan, orang tidur ni lalu depan. Lalu belakang. Jangan lalu belakang. Habis tak tahu budak tu nak lalu mana, tak boleh lalu depan, tak boleh lalu belakang, tak boleh. Tahulah perangai. Nak marah aja. Ada yang kategori kedua, puasa kucing. Puasa kucing. Tidur kerja. Tidur. Kucing tidur. Terbau ikan kat mata sikit, kat kepala sikit. Mata tidur dia. Nampak bau masuk masak kat dapur. Tidur. Belum buka puasa lagi, tidur balik. Jadi kategori yang pemarahan tadi, kategori ayam mengeram telur. Ayam. Jadi dua-dua ni tak baik. Jadi dalam hal ini, jadi makna kata bila kadang istighfar panjang, kenapa saya macam ni? Simple je. Kita ni marah ni kebanyakan. Jangan salahkan keturunan. Aku ni memang keturunan aku memang macam ni. Sudah-sudahlah menyalahkan keturunan. Dan memang kau buat hal belum pernah lagi seorang anak merogol, bapak kena tangkap. Tak pernah berlaku lagi. Sebab keturunan dia buat macam tu, sebab dia jadi macam tu. Jadi kita tangkap bapak dia sekali. Bapak mengajar dia merogol. Tak. Salah kita. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak mempunyai akal? Ada akal kontrol, kawal. Jadi makna kata dalam hal ni, marah, cuba cek balik. Apa benda tak settle dalam hati kita ni? Mesti ada benda tak settle. Orang yang hati senang, insya-Allah okey. Kalau nak cerita masalah, semua orang ada masalah. Orang takkan dapat bayang masalah yang SD hadapi, Kak Abby hadapi. Kan? You all semua tak tahu kan? Tapi kita bukan jenis nak mengheboh-heboh kan? Sebab salah satu ciri-ciri yang Allah Ta'ala sayang pada umat dia, pada hambanya, adalah hambanya yang sentiasa menyembunyikan masalah dia. Dia tak nak orang heboh-heboh. Ini sikit kan tu. Tak tahulah apa jadi kat saya ni. Susah hidup, apa pun tak ada. Sibuk sikit nak share kan. Tapi kan kalau share untuk personal, untuk dapat pandangan, tak apa. Ini share dalam media sosial. I penat sangat. I tak ada cuti. I penat sangat bekerja. Contohlah, I tengok ada satu artis baru ni kan. Bagi tisu. Ada satu artis baru ni, dia penat bekerja. Saya doakan dia diberikan kekuatan. Memang betul, saya sendiri pun pernah rasa stres macam tu. Kadang saya berdoa, ya Allah, tak ada ke program yang nak batal minggu ni ya Allah. Macam tu lah kata. Biasa kan orang marah tau. Program SD nak maklum program batal. Apa tak beritahu awal? Iya, nyusahkan orang je lah. Ada orang macam tu. Batal lah, seronok sangat. Betul-betul confirm batal Betul macam tu. Dah macam ni. Sebab bila kita dibatalkan, kita boleh bayangkan. Kita boleh bayangkan apa tau? Kita berehat-rehat kat rumah. Kan, baring di katil. Yang Alhamdulillah hari ni abang tak ada ceramah, batal. Oh iya ke? So hari ni kita nak pergi mana ni? Rupanya salah information. Jadi bila kita dah batal ceramah, dia siap tanya, nak ke mana pula kan? Jadi itulah kan dilema dia. Jadi makna kata kepada Rosita, saya nak maklumkan, bila puasa sepatutnya kita cakap pun, nak marah je.
sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. 2 kali. Ya. Nabi suruh kita jawab 2 kali kat diri kita. Sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Inni sha'imun, inni sha'imun. Nak marah, sesungguhnya aku berpuasa. Hui, gila, lawa awek tu. Aku berpuasa, ya Allah, sesungguhnya aku berpuasa. Lepas tu mata sebelah buka. Tutup sebelah dua-dua buka, tengok. jangan pula Sebelah tutup dekat skrin yang Samsul Rebat tu, tengok kat Kak Abby sebelah aja tu kan. Betul tu kan. Agaknya. Okey. Baiklah, dan sebenarnya kan SD, saya rasa sangat terkesan tau SD. Okey, sementara kita nantikan ada soalan-soalan yang boleh kita ajukan kepada SD ni, sekadar nak berkongsi lah kan baru-baru ni SD dia tengok tak iklan judi online? Kau ingat tengok? Ada Tak, tengok saya pagi tadi saya dah tengok. Saya tengok semalam SD. Dia bukan iklan. Saya tengok, saya nampak ada beberapa lagu karaoke yang dia adjust, dia buat. Konon dia menyindir orang. Lirik. Dia menyindir, dia olah lirik tu. Tapi video klip tu bukan video klip apa pun. Saya nampak kan. Tak tahu lah, yang saya tak tahu kalau saya salah tengok. Tadi saya tengok ada macam-macam lagu dia buat tadi. Saya baru tengok tadi, ada orang share pagi tadi sebelum saya ceramah pagi tadi. Ada orang menari semua. Ramai orang. Ramai. Adalah video. Jadi saya cakap maknanya benda-benda ni kalau saya tengok orang mempermain-mainkan agama, kalau niat dia mempermain-mainkan agama, maka dia berdosa lah. Banyak lagi benda boleh buat gurau, tapi bukan hukum. Jangan main-main. Masuk 10, cuci berapa. Dia sebenarnya istilah cuci ni istilah orang main judi lah. Dulu saya terlibat dalam bidang penguatkuasaan ni. Saya pernah join pejabat agama dan SPRM, kita orang serbu dekat pusat judi ni. Ada orang tu Kak B sampai peluk mesin judi tu. Jangan abang ambil. Jangan ambil mesin judi ni bang. Saya tengah menang ni. Dia kata, dia tengah menang. Punya teruk tai judi ni. Jadi makna kata dalam hal ini sebenarnya ingat tidak ada jalan mudah dalam kehidupan kita. Semua memerlukan usaha. Manjadda wajad, usaha pasti berjaya. Tapi usaha tu kenalah keringat. Niat tidak pernah menghalalkan cara. Itu anjuran agama kita. Tolong ambil perhatian. Banyak lagi cara-cara lain. Kita mungkin boleh menang judi. Kita boleh dapat 10,000, 10 juta pun kita boleh dapat. Tapi di manakah keberkatannya? Apa nilainya duit 10 juta di tangan kita? Kalau isteri, anak-anak, rumah tangga kita porak-poranda. Kehidupan kita tidak ada makna. Dan akhirnya kita mati dalam keadaan hina, sehina-hinanya. Bukan hanya di sisi Allah, tapi juga di sisi manusia. Jadi itu sebabnya jaga diri kita. Dan jaga diri kita. Allah. Baiklah, SD, kita nak bacakan kiriman soalan daripada Liza, Muhas Liza. Katanya 10 hari Ramadan terakhir tak nak kerja malam. Tak nak kerja petang, nak kerja waktu pejabat sahaja SD. Tiap-tiap tahun dah buat gini. Junior-junior ni selalu mengalah sambil berkata dia je nak kejar. Kita nak juga. Tapi tanggungjawab dalam bekerja kena laksanakan. Jadi apa pandangan SD? Simple lah. Yang pertama, yang junior-junior ni besok dah jadi senior, kau janganlah bagi alasan yang sama pula. Besok kau jadi senior, janganlah kau buat macam tu pula. Kau orang buat junior, aku dulu dah rasa dah. Salah. Satu lagi kita kena ingat, walaupun kita ini junior, kita kena ingat, kita cover dia pada bulan Ramadan, waktu malam, pun dapat pahala sama macam orang yang pergi buat ibadah. Ingat tak? Dan yang penting, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Makna walaupun kita kerja benda baik, kita buat cara yang betul dan niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. So kita tak pergi masjid, tapi kita di pejabat berjaga malam, pasang ayat-ayat Quran dekat pejabat sambil buat kerja. Malam tu malam Lailatul Qadar. Macam dapat tak? Dapat, insya-Allah. Itu tak boleh kata. Relax je. Jangan dia ayat berkata dia je nak kejar, dia je nak kejar. Ayat macam tu memang betul lah. Jangan komplain. Jangan kita komplain. Jadi mana kata dalam hal ni kita bukan isu mengalah ke tak mengalah, tapi dalam isu ni kita kena ambil orang kata ambil peranan jugalah. Wallahu a'lam. Okey, apa salah hilang tu? Kalau kita
Kalau kita layan satu soalan lagi boleh Boleh. Ada masa Boleh? Okey. Itu lebihnya kita buat pukul 3. Itu lebihnya kita buat boleh pukul 3. boleh telajak lah. Boleh lah kita telajak sikit. Boleh. Telajak perahu boleh diundur. Tapi telajak tanya, jawab habis. Sampai habis. Okey. Ni jumpa tak Faiz soalan? Soalan tadi kita ada nampak daripada Hanis dan juga Muhammad Afif tadi kau dapat. Okey. Ni bagaimana kalau isteri ingin mengawal keinginan suami yang hanya pulang sehari? Faiz, bila suara ni. Bagaimana isteri ingin mengawal keinginan suami yang hanya pulang sehari dalam seminggu? Ini bukan satu perkara yang boleh dikawal. Ini satu kehendak yang tidak dapat digambarkan. Saya selalu buat dalam ceramah. Saya tahu KFB dulu-dululah saya buat ceramah. Dia ada kadang seminar tu seminar seminggu. Seminar 14 hari kan. Yang mana dia orang tak boleh balik tau. Masa siapa yang kerja kerajaan ada nama dia induksi kan. Induksi ni dia tak boleh balik. Jadi bila saya ceramah kat dia orang, saya kata okey, besok adalah hari terakhir you all khususkan. So saya nasihatkan you all tenang, relax, jangan tergesa-gesa. Sabar, tenang. Jangan diikutkan sangat perasaan tu. Saya cakap macam tu. Dia orang dah gelak tau masa tu. Dia orang dah gelak, dia macam saya bagi hint. Kemudian bila dah balik, tenang aja, buat macam biasa. Jangan nampak sangat yang kawan dah seminggu tak balik. Relax, jangan nampakkan sangat tau. Nampakkan ketabahan dan kesabaran tu. Faham Lepas tu saya pesan ke orang perempuan pula, bila suami dah lama tak balik, jangan salah tanya tau. Jangan salah tanya. Kalau suami balik, Assalamualaikum, salam. Bang, macam mana khusus yang kau tanya? Marah suami tu. Kan? Bang, penceramah dia okey. Penceramah pula. Tadi khusus dia penceramah pula kau tanya. Marah aja. Abang marah pula. Bang, makan ni macam mana? Sama je lah makan kat hotel tu. Tanya makan. Gini. Abang marah ni kenapa? Sebab salah soalan. Soalan sebetulnya? Ni kenapa? Habis bantal macam mana bang? Bantal. La ilaha illallah. Bantal rumah ni bukan bantal hotel. Sama je lah. Banyak tanya. Lepas tu terfikir. Tanya apa? Abang nak ke? Tu patut kau tanya pada tadi. Dia kata, nampak tak soalan ni? Makna kata, kadang-kadang, ini benar dibuat joke oleh orang dulu-dulu lah. Orang lama ni, dia kata joke orang lama. Dia kalau double meaning ni, orang lama lah kena bagi. Tapi, sebenarnya dalam hal ni, bukan isteri mengawal keinginan suami. Suamilah yang kena kawal. Kan? Yang isteri kalau nak kawal keinginan suami yang pulang sehari, dia pulang siang hari pula tu. Kan? Ibnu Manzur dia pernah sebut takrifan as-siyam, perihal menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan, minum, faham. Berbicara tadi kita faham, dah bincang tadi. Tapi nikah tadi bukan tak boleh nikah. Maksudnya perbuatan orang bernikah. Jadi nak kawal, Hanis, please. Don't you ever berkemban during tengah hari, no. Tengah hari laki kau dah seminggu tak balik, dia nampak tiang pun cantik tau. Kau jangan main-main. Dia nampak tiang, la ilaha illallah. Cinta pun cantik sangat tiang elektrik ni, ya Allah. Kau jangan main-main. Seminggu bulan puasa. Hitam jangan main-main. Itulah. Tapi jangan ambil ingat. Tapi benda ni, terima kasih Hanis tanya soalan ni. Soalan ni penting sebenarnya. Sebenarnya ramai lelaki yang mengadu, dia tension. Kadang-kadang dia balik, ni yang balik sehari seminggu. Bayanglah balik sehari seminggu dapat perkhabaran. Bang, minta maaf, saya terpaksa mengecewakan. Kerana jadual abang pulang ni tak tepat. Kan? Jadual abang balik ni tak tepat. Tak kena dengan tarikhnya. Macam tu kan. Jadi, mulalah dia, tak apalah. Bukan itu yang menjadi matlamat abang. Berada di pangkuan isteri abang yang tersayangi. Dah satu kehebatan yang tak ternilai. Walaupun abang ada kekecewaan sedikit kadang tapi ku tabahkan jua lah. Contohlah. Jadi maksudnya SD
pesanan itu kepada suami. Yes. Kepada suami ya? Yes. So, Tak, okey, contoh. Dia balik rumah, Assalamualaikum, buka pintu. Tengok seorang pun tak ada. Jam. Nak kata apa? Takkan nak salahkan isteri juga. Kan? Dia balik pula isteri lagi khusus. Mana tahu? Kan? Dia kena balik. Tapi dalam hal tu yang nak kena kawal siapa, takkan nak salahkan isteri juga. Jadi kenalah orang lelaki kenalah faham. Orang perempuan pun ada penat dia. Dia sebenarnya kalau nak bagi bahasa tersirat dia, the beauty of success is not the achievement but the journey. Itu dia. Itu bahasa Jawa kalau tu. Kalau isteri kita tak seronok, macam mana kita fikir hubungan yang tak terkawal tu boleh menyeronokkan kita? Dia mesti kedua-dua belah pihak. Betul. Itu dia. Ya, Pandangan saya, wah, ni tajuk lain macam ni, menjelang berbuka ni. Bahaya. Okey, SD. Kita tahu kan bulan Ramadan ni ialah rezeki melimpah ruah, nikmat daripada Allah SWT kan. Jadi ada di kalangan kita yang memang rebut untuk melipat gandakan lagi usaha berniaga, ya. Dan ialah permintaan pun semakin meningkat. Banyak masa kita peruntukan untuk perniagaan. Jadi saya ingat dulu-dulu kan SD, dekat Bazar Ramadan adalah bila kita berinteraksi dengan pendengar dulu katanya susahlah kak, kita pergi dekat Bazar Ramadan tu tak ada tempat solat. Jadi alhamdulillah tahun yang berikutnya disediakan surau mobile, ya. Jadi sekarang ni yang ialah macam mana kita nak berpesan kepada peniaga-peniaga bahawa ya betul ini kita nak cari ekstra bulan ni, tetapi jangan sampai mengenepikan ibadah-ibadah yang lain sebab berniaga ni penat ni Azdi nak prepare lagi, nak menjual lagi, nak kemas lagi, memang sangat-sangat memenatkan. Macam ni lah. Ibu saya daripada kecil lah memang bangun pukul 3-4 pagi dah bangun. Ingat lagi kami ni pukul dekat-dekat nak sahur baru bangun. Kemudian kita sahur, lepas tu terus tolong mak buat kuih. Kuci, kuih kalipap, gintil satu-satu. Kuaci tu pula kita ambil minyak, letak. Kemudian bungkus. Kemudian kuih lopis, balik-balikkan dengan kelapa. Rajin Asti. Kuih apa semua, macam-macam kuih tau. Dan saya ingat bila saya tengok hari ni, hebat lah, memang marvelous lah mak saya. Dia boleh buat kuih sepanjang-panjang meja tu. Dan bila sampai, bukan hanya saya, tapi ibu saya pun turut sama pergi berniaga. Dia dah pernah buat kuih tadi. Ya. Pergi berniaga pula. Dulu bukan ada bazar Ramadan macam sekarang yang ada multi tent tu. Dulu pakai payung pasar tani tu. Payung besar kan. Sekali hujan lebat macam semalam ke KL tu, habis. Gula donat tu botak tu, tak ada gula. Kena air. Kan? Jadi masa tu doa, hari-hari doa KB. Ya Allah, cepatlah habis kuih hari ni, boleh buka puasa kat rumah. Tapi kebanyakan hari tak dapat KB. Kita buka kat bazar Ramadan. Sampai kat rumah saya hanya tolong sekejap je pagi. Kemudian saya dapat pergi sekolah. Tapi saya mengungut dalam hati saya, kenapa aku tak lahir dalam keluarga orang kaya? Kenapa aku duduk dalam keluarga macam ni? Lepas balik kena pula, cepatlah jangan tidur lagi. Kena marah pula pakai. Kenapa lah? Kena jual kuih. Lepas tu malam sampai kat rumah, kena pula tengah-tengah makan buka puasa, makan sikit. Lepas tu mak siap pergi tarawih. Mak bising. Mak boleh pergi. Mak siap dulu. Nak tunjuk sebenarnya. Jangan jadi alasan. Jangan jadi alasan kepenatan kita untuk kita tak beribadah. Seriously lah. Saya agak tersentuh lah soalan ni sebenarnya. Memang jangan jadi alasan. Malahan yang paling teruk kat habis saya berniaga dulu. Saya boleh nampak 5-6 orang yang berniaga. Tapi tak puasa.
Ya. Makan, minum dekat belakang van tu. Dekat belakang van menyurut. Saya budak lagi masa tengok. Kenapa dia orang ni? Macam jadi kita pun rasa masa tu saya fikir, maknanya kalau kita berniaga tak puasa tak apa ke macam tu kan. Kita fikir kan. Tapi itulah sebenarnya tak. Kekuatan kita ni lah yang penting. Tapi sebenarnya orang yang tak puasa, Allah jadikan dia lagi penat daripada orang yang tak puasa. Daripada orang yang puasa. Dia lagi lapar daripada orang yang berpuasa. Okay, sebab orang puasa memang niat tak nak makan. Orang yang tak puasa tu kena cari makan. Itu masalah dia. Jadi itulah. Jadi pada saya bagi menjawab soalan tu tadi, sebenarnya yang penting dalam kita mencari rezeki, rezeki satu hal. Tapi satu perkataan yang kita tambah sebelum rezeki tu adalah keberkatan rezeki tu yang kita nak cari. Keberkatan tu adalah dengan tindak tanduk, sikap kita, perangai kita, sikap kita terhadap Allah Ta'ala. Kita berniaga, rezeki Allah bagi. Tapi kita lupa berterima kasih kepada Allah Ta'ala dengan cara beribadah kepada Allah. Wallahualam. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak SD di atas pencerahan itu, ya, pandangan, nasihat untuk kita semua yang sedang menjalani ibadah puasa. Dan saya ada satu soalan. SD boleh jawab kalau SD nak, ya. Soalannya lah. Dah, Kak AB dah tanya kan? Tanya je lah. Tak, ni last. Sebelum kita SD boleh jawab kalau dia nak. Macam mana saya ada pilihan tak nak jawab kan? Okey. Ini betul-betul tak ada pilihan Okey, ini soalannya lah. Kari yang popular di bulan-bulan biasa tapi kurang digemari di bulan puasa. Kari apa? Tak tahulah. Kari pap. Tapi kari bukan kari apa dia? Mi kari. Okey, last. Banyak-banyak kuih apa yang patut kita beli terakhir sekali dekat bazar Ramadan? Kuih yang patut kita beli yang terakhir sekali di bulan Ramadan. Di bazar Ramadan. Kenapa tak? Kuih itu mesti kita beli sebab dia apam balik. Okey. Sajalah SD. Sajalah selalu dapat. KB selalu dapat soalan teka-teki masa radio dulu boleh lah. Saya mana ada. Aduh. Weh, itu dia tengok. Dia nak menang juga kan? Tak. Apa pun. Saya berikan kemenangan pada KB. Yeay. Kita kena banyak sabar SD. Bagi orang lain menang kadang-kadang SD. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada SD. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat kita. Oh ya, tadi SD tanyakan harga. Tanya harga tentang paste masak merah kami RM12. Best lah. Saya dah tekan dah dekat dia punya page tadi. Dia tekan page dia, cara penyediaan. Lepas tu kena klik bawah tu boleh tutup. Klik saya faham. Aku tak faham, aku tekan kat saya faham tu. Kau main lagi buat page macam tu. Kan? Yelah, kita mesti canggih. Yelah, canggih. Okay, sambung. Tengok tu. Sempat lagi dia tu. Ya Allah, dah nak rap dah ni. Sambung. Okey. Sambung. Ini dia kurma ajwa SD. Kalau perlukan pelakon ya untuk iklan boleh panggil. Okey. Penat dah. Aduh. Okey SD. Tak larang lah nak masak. Ni ada satu. Aduh. Buat ingat. Paste masak merah. Sama. Paste masak merah. Sama. Tak sampai 10 minit. Okey, sambung. Kan. Jangan lupa SD. Campak-campak. Siap. Campak. Okey. Campak-campak siap okey. SD untuk pertemuan kita minggu depan, saya sarankan SD tidak memakai t-shirt. Ya. Buat bertenang kita puasa, jangan marah. Sebab sesungguhnya saya berpuasa. Sebab ada sahabat kita cakap apa tau? SD pakai t-shirt nampak muda. Sebab itulah kita cakap jangan pakai t-shirt Minggu besok depan, saya pakai jubah, saya pakai serban. Serban, siap juntai, lepas tu pakai pakai sungkup kepala tu kan. Jadi lepas tu insya-Allah. Dan saya takkan shave. Saya biarlah saya nampak. Allahu Akbar. Macam tu kan. Jadi kita nampak. Okey. InsyaAllah. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama-sama kami. Yalah, dah hujung lah untuk hari ni. Macam, Faiz kau cek boleh ada soalan tak? Cek boleh. Kak Abi nak tanya ni. Cek soalan. Faiz kata rap kak, rap. Okey, alright lah. Okey, tak apa SD, jangan lama-lama biar orang rindu kat kita tau SD.
InsyaAllah. Kalau rindu kan. Jadi minggu depan insyaAllah pada pukul 3 petang kita berjumpa lagi menerusi ABSD. Kita akan pilih satu lagi topik menarik. Ya, jadi anda boleh ikuti kami secara live di FB, IB channel dan juga Syamsul Amri Ismail Official. Okay, SD ada apa-apa nak kata tak? Sebelum kita bye-bye. Okay. Apabila dalam kata perbuatan terukir salah dan khilaf, yakni dengan segala kerendahan hati kecil ini ingin terucap mohon maaf setulus-tulusnya. Selamat menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, muliakanlah dan sayangilah saudaraku ini, Kak Abi Fana dan semua pendengar-pendengar kita pada hari ini. Bahagiakanlah keluarga mereka, limpahkanlah rezeki mereka, kuatkanlah iman mereka. Berikanlah kenikmatan ibadah kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala fitnah, ya Allah. Ahlan wa sahlan, ya Ramadan. Terima kasih. Alhamdulillah, ini juga satu perubahan yang sangat-sangat elok. Kalau sebelum ini kita nak raya je kita minta maaf, tapi nak masuk bulan Ramadan sebenarnya kita kena minta maaf banyak-banyak sebab kita ni adalah pendosa. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat semua. Kalau boleh minggu depan ajak lagi ramai, share lagi ramai, lagi seronok, dan kita boleh ajukan soalan-soalan kepada SD juga. Kalau nak kurma ada, nak susu ada, nak paste kat sini okey. Cepat paste, mana paste? Kuah kacang. Okey, kita jumpa lagi. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada kami. Kami minta maaf dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam.